Saya baru-baru ni ada satu majlis back to school, ada dalam 100 lah budak-budak daripada kawasan PPR, kumpulan B40. Tu saya tanya, semua darjah 1 sampai darjah 6. Siapa sini ada akaun TikTok? Hampir 95% angkat tangan. Masalahnya bila saya tanya dengan TikTok, dia kata 13 tahun ke atas je boleh buka akaun. So macam mana? Depan mata saya ni 95% anak-anak Pantai Dalam, rata-rata Melayu, semua dah boleh buka akaun TikTok. Ada setengah mak ayah langsung tak tahu anak-anak ada akaun TikTok. Jadi apa akaun, apa konten, apa bahan, apa algoritma yang disajikan kepada mereka. Jadi itu masalah yang dihadapi bukan hanya dekat Malaysia tapi banyak negara. Itu sebab kita nampak banyak kerajaan mula bersikap tegas dengan Meta, dengan TikTok, dengan X. Platform-platform ini harus memainkan peranan bukan hanya untuk menyampaikan maklumat tapi pastikan keadaan dalam masyarakat itu tidak menormalisasikan perkara-perkara seperti ini. Saya kalau boleh saya tak nak regulate ataupun melesenkan podcaster, tapi kalau terlalu banyak masalah yang ditimbulkan, akhirnya kita terpaksa lakukan sesuatu. Jadi samalah juga dengan platform-platform yang lain ya. Saya nampak sebagai pihak yang boleh menghasilkan bahan ataupun konten, kita kena sentiasa berhati-hati dan berjaga-jaga dengan konten yang kita hasilkan. Bukan hanya untuk dapatkan views. Views tu bagus, tapi kalau akhirnya satu generasi terpesong akidah ataupun tersalah langkah ataupun terikut budaya yang tak patut, kesannya kepada negara, saya jangka mungkin kita perlu pertimbang untuk mengenakan sekatan ataupun kawal selia terhadap konten yang dihasilkan oleh podcaster sebab banyak masalah dan kita tak tahu apa lagi yang dihasilkan. Contoh baru-baru ni ada seorang lelaki ditangkap terlibat dalam aktiviti persundalan. Kita dah jarang dengar perkara itu berlaku tapi memang berlaku dan menyalahgunakan platform media sosial untuk menjual video. Menjual video itu satu, ada 600 orang yang subscribe. Yang sekarang ni semua rata-rata sedang panik sebab setiap seorang sedang dijejak oleh pihak berkuasa. Jadi saya nampak kita kena berpada-pada, berwaspada, berjaga-jaga sama ada bila kita menonton konten ataupun kita menghasilkan konten. Bila kita cakap jenayah cyber, dia ada pelbagai. Sebagai contoh, antara yang paling kerap berlaku ialah scammer, judi dalam talian, selain daripada pornografi, pedofilia, jualan dadah dalam talian dan macam-macam. Jadi saya nampak memang internet di Malaysia laju, tapi fitnah dan jenayah juga laju. Jadi ini perlu dikekang. Ada setengah perkara yang boleh dilakukan melalui tindakan penguatkuasa seperti MCMC. Ada setengah yang perlu kita lakukan melalui pindaan kepada undang-undang. Ada juga sejumlah tindakan yang perlu dilakukan oleh para pengguna sendiri. Sebagai contoh, yang paling mudah, tak pasti jangan kongsi, tak kenal jangan jawab. Contoh, kadang-kadang orang hantar kita message dalam platform yang biasa kita berkomunikasi, contoh pakai WhatsApp, tapi tiba-tiba kawan kita message kita dalam Telegram, minta pinjam duit. Betul ke tu kawan kita? Adakah kita begitu mudah untuk percaya? Saya pernah dapat panggilan hari Sabtu, kononnya daripada mahkamah di Yan, di Kedah. Diminta saya datang petang tu untuk kes di mahkamah sebab kononnya saya buka akaun Astro di SIK Kedah tapi tak bayar. Dia kata macam mana saya nak pergi? Tak apa. Encik nanti boleh buat laporan polis, saya sambungkan kepada balai polis. Betul lah, setelah saya fikir, ni macam tak betul ni. Dan baru saya terfikir, mana ada mahkamah buka hari Sabtu? Jadi penipuan ni dia berlaku, orang kata silap mata. Dia benda yang dia sebenarnya bukan magic. Kita boleh kata, ramai yang kata terpukau. Dia sebenarnya silap mata. Dia tipu kita kecil je. Tapi akibat tipu kecil tu, kerugiannya besar. So saya nampak kita sebagai pengguna perlu lebih berwaspada. Tak pasti jangan kongsi. Tapi kalau kita tak kenal ataupun tak boleh sahkan orang tu kawan kita ke, orang ni betul ke daripada kementerian sekian ataupun daripada bank negara, betul ke? Ada ke mana-mana bank akan call kita direct untuk isu-isu tertentu pasal kredit kad ataupun dia akan hantar email. Jadi kita kena biasakan dengan beberapa perkara ni untuk kita elak daripada menjadi mangsa. Baru-baru ni saya ada terbaca orang screenshot gambar Khairul Aming. Dia kata dia dalam tempoh 3 minit dia dapat jual 1 juta lebih kan. Jadi lepas tu ada message daripada LHDN. Tanya. Jadi bagi peringatan, bayarlah cukai kan. Jadi saya nampak kita kena bila berpengaruh. Macam baru-baru ni saya pergi ke TV3.
Lepas tu ada satu segmen sebelum. Jadi bila saya pergi, ada satu trend dalam TikTok dipanggil NPC, non-player character. So apa dia buat? Dia berdiri, lepas tu dia, oh thank you for the roti canai, thank you. Jadi orang bagi dia gift, lepas tu dia react. Dan influencer ni kata dalam sehari dia boleh, pendapatan dia sehari 1,000 ke 3,000 ringgit sehari kan. Jadi awak kerja kat wilayah aku buat apa kan? Awak kerja macam ni, awak kerja kan, buat apa saya kerja susah-susah jadi menteri kan. Jadi tapi bila dia sebut dengan jelas macam tu, at least dia nampak lah. Jadi dia kena bayar cukai lah nanti kan. Saya nampak ni adalah pekerjaan-pekerjaan baru, sama ada boleh kekal level macam tu. Sebab sejujurnya memang mula-mula semua orang nak makan kek tapak kuda. Lepas sebulan, 2 bulan, semua orang kena diabetes. Jadi contoh kan. Jadi maksudnya benda-benda yang trend tahun depan belum tentu. Betul. Mungkin ada trend baru. Jadi saya nampak ekosistem tu sendiri akan memaksa orang yang terlibat dalam bidang media sosial sebagai pempengaruh untuk mengubah strategi-strategi dia. Kalau tak, dia juga akan tewas. Dia juga akan kalah pada peredaran zaman tu, perubahan tu. Antara pempengaruh yang saya suka tengok, ada seorang influencer ni, dia polis tapi dia pergi ke sekolah-sekolah untuk ajar budak-budak. Nama dia Azmil Combat. Jadi benda-benda pempengaruh yang positif ni saya memang suka. Satu lagi saya tengok ada seorang masuk dalam FYP saya dalam TikTok. Dia warden penjara. Dia tunjuk macam mana sebatan dekat penjara. Betul, budak-budak family yang datang lawat penjara tu ditunjukkan macam mana. Jadi nak kena sebat tak? Dia tunjukkan. Jadi biarlah budak-budak rasa, oh inilah dia, oh inilah penjara, inilah macam mana kalau kena sebat kan. Jadi kita harap kalau dia orang tahu, taklah dia orang salah guna kuasa. Kalau jadi menteri contohnya simpan duit dalam peti kan. Jadi lepas tu kena sebatan 2 kali kan. Jadi benda-benda macam tu harap dapat dielak di masa depan. Jadi pengajaran. Saya juga suka pempengaruh yang ajar kita pasal bahasa. Jadi ada macam Zack Kirana. So dia pun mengajar pasal bahasa. Apa cara yang betul nak menggunakan perkataan-perkataan ni. Sebab kerisauan saya, anak-anak muda, bukanlah nak tunjuk saya dah tua kan, tapi dah tua lah. Macam dia tulis aku AQ, tuan-tuan perempuan T1 dan P1 kan. Jadi adalah trend-trend tertentu. Tak salah kan. Tapi ada bagusnya juga kita faham bahasa, penggunaan bahasa yang betul supaya orang faham apa yang kita ingin sampaikan.